Rakam jap tengok. Dia okey tak? Okey, so far semua okey. Okey, mantap. So kita akan mula sekarang lah. Dah berapa ramai yang masuk Ramai tak masuk? Siapa-siapa yang terlepas ni kan, benda ni kita akan ulang mungkin bulan depan pula kot. Okey, lebih kurang 60 orang lah. Okey lah, tak apa-apa. Kita mula saja. Okey, untuk yang orang dekat TikTok, sekarang kita orang tengah buat kelas dekat dalam kita orang punya Telegram private, which is this is the first class lah yang saya akan start. Dan lepas pada ni kita akan terus mula je. Kita akan sambung lah, which is first kali kita akan explain berkenaan cryptocurrency, dan kita akan masuk berkenaan dengan blockchain system. Lepas tu kita akan belajar stream of income dalam cryptocurrency. Lepas tu baru kita akan belajar berkenaan dengan technical analysis and market structure, which is ini cara saya trade lah. Saya akan ajar dekat you guys semua. So, tanpa buang masa, kita akan pergi dekat kita punya presentation. Semua jelas tak? Nampak jelas ke ataupun ada sama-sama? Boleh baca tak tulisan bawah ni? Nampak jelas? Clear. Mantap. Clear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kelas pertama yang kita akan share lah berkenaan dengan cryptocurrency. So, for those yang dah masuk, thank you so much. Ilmu ni saya tak sure, mungkin kita akan mungkin basic lah, tapi bagi saya mungkin dalam ni ada ramai juga yang baru yang kita perlu cover bab ni sebenarnya. Ramai yang datang daripada luar lah, which is daripada forex, daripada saham, terus jump in sahaja dalam cryptocurrency without knowing anything sebab cryptocurrency and fundamental dia apa, secara asas dia tu apa. Dalam ni ada tak yang memang baru, which is baru sebulan je kenal cryptocurrency? Boleh komen tak? Boleh bagi tahu suara tak? Ada tak yang baru? Ada. Okey, kalau ramai yang baru, maka saya akan guna bahasa yang paling mudah untuk faham. Saya harap lah, sebab kalau tanya yang lain-lain ni memang dah expert lah. Kalau yang lain-lain ni macam Luqman, ini semua dah ganas-ganas tadi. Semua dah buat juta-juta dah. So, topik hari ni, topik first 2 hari bulan Mac 2022, kita akan discuss berkenaan dengan what is cryptocurrency. You guys yang nak trade cryptocurrency, you guys yang nak buat dalam cryptocurrency, tapi you guys kena tahu apa itu cryptocurrency. Bagi saya lah personally, cryptocurrency ni apa? Cryptocurrency ni saya anggap macam investment sahaja. Dan contohlah, di bawah investment ada saham. Ini tahun 1960 dulu lah, dah ada dah saham kan. Lepas tu 1995 plus tu, then ada forex. Dan sekarang ni kita ada something yang very baru guys. This thing we call that cryptocurrency. Beza dia antara semua ni bagi saya, personally saya, kalau macam saham ni dia macam slow dan okey lah. Kalau forex ni dia ganas sikit daripada saham. Kalau cryptocurrency ni saya gelarkan dia sebagai hypermarket tau. Sebab dia memang ganas gila. Sebab antara dia saham ni dia open 5 hari pada waktu office hour saja. Ada waktu-waktu tertentu lah, waktu-waktu bekerja kan. Kalau forex dia buka 5 hari tapi dia buka 23 jam. Ada yang buka 24 jam. Tapi dia tetap Sabtu Ahad cuti, which is dia ada hari sampai hari Isnin hingga Jumaat saja. Tapi untuk cryptocurrency ni, why this things hypermarket? Sebab dia buka 24 jam 7 hari guys. Memang dia bedal je, dia langgar je semua benda. These things lah kenapa bagi saya. Jadi kalau you guys nak anggap cryptocurrency ni apa, you guys boleh anggap dia macam a new type of investment saja yang kita boleh gunakan this instrument untuk nak buat duit. Macam tu. Tapi secara ayat dia, apakah itu cryptocurrency? Cryptocurrency ni ialah mata wang kripto ataupun kripto ialah satu bentuk pembayaran yang boleh digunakan tanpa memerlukan pihak berkuasa kewangan pusat seperti kerajaan ataupun bank-bank. These things yang kita maksudkan dengan decentralized lah, which is kita boleh buat transaction daripada A, daripada Abu ke Ali, daripada Hafiz Zainal kepada saya, daripada Napi kepada orang lain tanpa perlukan pihak kuasa bank. You guys yang ada akaun Luno, you guys yang ada akaun Huobi, you guys boleh transfer saja. As long as you guys tahu dia punya address wallet dia. You guys tahu destination dia dan you guys pakai network yang betul. Then memang for sure duit transaction tu pasti akan boleh dicapai ke sana. You guys, kebaikan dia apa? You guys boleh transfer sini ke Australia without any charge guys. Maksud dia network cryptocurrency ni dia mengatasi transaction system yang kita dah ada, financial system yang kita dah ada. Sebaliknya, wang kriptografi ini dicipta menggunakan teknik kriptografi yang membolehkan orang ramai membeli, menjual atau memperdagangkannya dengan selamat.
Kalau you guys yang dalam dunia cryptocurrency, you guys akan sangat dekat lah dengan perkataan centralized dengan perkataan decentralized. Tapi apakah ini sebenarnya? Kita punya sistem yang lama, dia more to centralized. Maksudnya dia berpusat dan dikuasai oleh satu-satu individu. Contoh ini overall sistem dia, satu-satu individu menguasai penuh. Which is kalau sesuatu individu ni ataupun institution ni, kerajaan, dia decide untuk buat satu peraturan, tukar peraturan, kita semua tak boleh buat apa. Kita kena dengar saja sebab dia bersifat centralized. Manakala decentralized ni, dia adalah peer to peer, which is kita community ataupun network yang jaga these things. Dia tak ada owner lah. Dia macam kita jaga sama kita. Macam tu. So kalau kita tengok kat sini, kalau centralized, exchanger yang controls fund, dia adalah bukan anonymous, which is kalau macam kita lah, decentralized and decentralized exchanger yang kita ada. Macam kalau you guys buka Huobi, you guys buka Luno, KuCoin ataupun Bybit, MXC ataupun apa-apa, you guys perasan tak, you guys kena buat KYC. Jadi dekat situ dah maklumat you guys sebenarnya dah terlepas keluar sebenarnya. Walau macam mana pun mereka ada beberapa peraturan lah yang mereka kena follow untuk nak jaga kita punya privacy tu. Which is mereka takkan leakkan itu semula. Tapi ada tak tendency untuk dia leak? Yes, ada. Tetap ada. Sebab kita dekat sini tak anonymous. Mereka kenal kita dengan sangat baik. Dan kalau kita tengok kat sini, kalau kita decentralized, user control the fund. Kita control overall. Kalau you guys ada MetaMask, you guys lah owner kepada itu. Apa-apa yang you guys buat, kalau hilang duit ke apa ke, kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kita lah control everything. Kita yang approve, kita yang apa semua kita buat. Dan kelebihan dia ialah dia anonymous lah. Kita tak diketahui. Dalam network blockchain, kalau kita interact dalam MetaMask ke, dalam Ethereum network ke, dalam OpenSea ke kan, kalau you guys interact dekat sana, tak ada orang pun tahu itu you guys. Unless you guys yang bagi tahu. So far faham tak? Faham. Okey, mantap. So, Clear, mantap. Okey. Faham. Kalau kita tengok dekat sini, you guys yang tengok cryptocurrency ni kan, kebanyakannya orang keliru bila dia datang dalam cryptocurrency ni, dia macam pening tau. Dia nak beli coin apa ni? Sebab kalau kita tengok berapa banyak wang kripto yang ada. Kita sekarang ni pada saat ini lebih kurang 18,000 tak silap saya, 17,000. Saya baru tengok coin market cap tadi. Tapi ini lama lah yang saya buat, ini slide yang lama. Which is kita dah ada lebih kurang 18,000 mata wang kripto guys. Jadi persoalan dia, kita nak beli yang mana ni? Itu nanti kita akan kupas lah daripada masa ke masa kan. Dan total market cap yang direkodkan pada 23 Disember, ni waktu saya buat slide ni, lebih kurang 2.3 trilion guys. Gila banyak duit dekat dalam cryptocurrency ni. Jadi kalau you guys yang nak kata cryptocurrency ni scam, tak boleh. Sebab apa? Sebab 2.3 trilion duit ada kat sana tau. Very banyak gila dunia ni pergi kat sana. Kalau even emas punya market cap pun lebih kurang 11 trilion kot, 10 trilion macam tu. Dan kita ada dekat 2.3 trilion. Walhai benda ni baru 10 tahun. Which is tak lama lagi mungkin kita boleh achieve ataupun sama dengan sana punya market cap dia. And kalau you guys nak tengok listing coin yang banyak-banyak ni, you guys nak tengok dekat mana? You guys boleh tengok dekat coin market cap dan juga you guys boleh tengok dekat CoinGecko. Dua tempat ini kalau you guys masuk dalam industri cryptocurrency, benda ni you guys wajib tahu. Coin market cap dan juga CoinGecko. Bolehlah pilihlah mana-mana salah satu kan. Kenapa kita refer dua-dua? Sebab sometimes projek tu ada dekat coin market cap tapi tak dilistingkan lagi dekat CoinGecko. Sometimes dekat CoinGecko dekat market cap tak ada tapi ada dekat CoinGecko. That's why you guys kena belajarlah cara untuk nak guna dua-dua ni. Very simple je sebenarnya. Kalau nak guna dia, mungkin nanti kita akan buat lagi next live ataupun live bila-bila nanti kita akan cover berkenaan how to use coin market cap saja. Mungkin kita boleh buat yang itu. So kalau kita tengok sekarang dekat dalam dunia ni lebih kurang 300 juta plus user dalam yang ada cryptocurrency wallet. Dan kalau kita tengok yang paling besar sekali dekat mana? Cuba teka. Dekat Asia. Nampak Asia macam kecil kan? Tapi sebenarnya Asia ada 160 million guys user yang ada wallet. Which is this thing very big lah. And you guys selalu cakap, you guys rasa macam kita ni dah lambat lah. Kita rasa macam cryptocurrency ni dah start pada tahun 2000 berapa? 2009 kan? Waktu tu memang early lah. Siapa yang tahu pada waktu tu memang ganas gila lah. Saya personally pun tahu start cryptocurrency pada tahun 2006. Ada tak yang awal lagi pada 2006 dekat dalam ni yang tahu pasal cryptocurrency? Mungkin boleh share? Ada tak? Hello? You guys masih dengar ke?
Dengar. Okey, kebanyakannya korang tahu bila? Korang tahu pasal cryptocurrency ni bila? 2010 ke 2000 baru-baru ni lagi ke ataupun macam mana? Dulu ada community dalam 2013. 2013 guys. Ini sepatutnya dia yang kena mengajar sepatutnya. which is sangat awal lah. Kalau dengar pasal Bitcoin ni memang awal juga saya dengar, tapi saya start beli first crypto saya adalah pada 2016, 2017 macam tu. Itu saya start betul-betul lah. So, bagi saya, you guys semua ni still baru. Sebab apa? Sebab kita ada data. Jangan risau. Kalau kita tengok global crypto adoption dekat dalam dunia ni, semua merangkumi satu dunia ni, population human, hanya ada 3.9% saja orang yang ada cryptocurrency sebenarnya, yang ada wallet dalam cryptocurrency. Jadi bayangkan you guys 60 orang yang ada dalam ni sekarang, you guys ni sebenarnya still awal lagi. You guys ni nanti lagi 5 tahun semua akan jadi master, akan jadi cikgu-cikgu besar insya-Allah. Memang akan jadi semua jutawan gila-gila ni. Amin. Dan kalau kita tengok sekarang, ini ranking lah. Ini ranking baru saya ambil pada tadi. Data ni baru tadi saya ambil. Kita tengok Ukraine paling banyak guys. Rusia paling banyak. Ini tak tahu. Ini drastically meningkat gila-gila pun kita tak sure. Dulu Malaysia ada dekat dalam ranking top 10 juga. Sekarang Malaysia dah ke bawah dah. Lebih kurang kita ada 1 juta user lah. Lebih kurang 3.15% sahaja dekat satu Malaysia ni yang tahu pasal cryptocurrency. Jadi you guys yang dalam live saya dekat TikTok dan juga yang ada dekat dalam group, you guys memang awal. So you guys jangan guna alasan saya dah lambat abang. Jangan. Memang you guys awal lagi sebenarnya. Baru 3.15% sahaja. How many crypto owner in Malaysia? Kita boleh estimate lebih kurang 1 juta orang. Which is 3.1% daripada population orang Malaysia. And Malaysian Next Potential Crypto Hub, dia Luno buat bagi report lebih kurang dia punya peningkatan guys daripada tahun 2020 meningkat sebanyak 33%, which is benda ni sangat bagus lah. And kalau kita tengok top country yang dalam cryptocurrency, India first, USA, Nigeria, Vietnam and UK. Kalau tengok demografi, kebanyakannya 79 lelaki, 21% saja perempuan. Dalam ni ada tak? Dalam grup kita ni ada tak yang perempuan? Boleh menyawa tak? Ada tak perempuan dalam ni sebenarnya? Ke semua lelaki je ni? Ada ada seorang, okey. Kak Rin, ada lagi tak siapa? So, you guys tengok dalam grup kita sekarang ni hanya ada seorang saja yang perempuan yang tahu pasal cryptocurrency, yang ada dalam grup cryptocurrency ni. Which is, nampak tak? So, statistik ni menunjukkan bahawa memang cryptocurrency ni perempuan sangat sikit lah. Jadi kalau yang akak ni ada kan, memang boleh jadi wakil-wakil perempuan lah nanti dekat masa depan kan. So, kita tengok, why crypto so popular? Kita pun pelik kan? Semua orang cakap pasal crypto kan? Kenapa? Sebab satu, cryptocurrency dia memberi peluang pelaburan yang menguntungkan guys. Which is, kenapa menguntungkan? You guys tengoklah kalau kita beli Bitcoin pada tahun lepas, even kenaikan dia gila-gila guys. Luna naik 95% dalam masa 10 hari. So saya tak tahu macam mana kalau you guys rasa you guys tak boleh buat duit dalam arena ini. Sebab cryptocurrency ni peluang dia sangat-sangat besar. Kenaikan dia tu sangat mantap. Tapi dia datang dengan risiko waktu dia jatuh pun kita kena bersedia lah kan. Sebab kedua, kenapa dia famous bagi pendapat saya, sebab dia adalah decentralized finance system. Kenapa decentralized finance system ni penting dan buatkan dia famous? Sebab kita tahu yang dekat dalam dunia ni macam Uber kan. Uber cuba selesaikan masalah, Uber, Grab cuba selesaikan masalah apa? Dia cuba selesaikan masalah taksi. Pernah tak waktu dulu-dulu kita naik taksi, kita komplain berkenaan dengan taksi ni rate dia tinggi. Lepas tu kereta pun makin delusuh kereta dia, servis dia makin teruk. Mereka buat anaya kita, which is dia bawa lambat-lambat semua kan. Dulu saya pun personally pernah komplain lah dekat dalam hati saya. Tak ada ke orang yang tak datang yang akan solve this problem? Saya cakap macam tu tau. Then suddenly Uber datang, Grab datang, dia selesaikan masalah taksi-taksi ni. Then apa yang menyebabkan then taksi bila dia tak buat something yang very good untuk nak lawan that things, maka dia akan tertinggal lah sebabkan oleh teknologi baru yang datang. Same goes to our financial system tau. Our financial system, kita dah banyak kali komplain dah berkenaan dengan bank-bank ni kan. Macam mana dia pun main dengan interest rate, macam mana dia main dengan duit kita. Then sebab mereka control duit tau. Then apa yang solvekan this problem sebenarnya? Inilah kenapa cryptocurrency ataupun decentralized things ni datang untuk nak cuba decentralizekan finance system kita. That things bagi saya kenapa very big juga.
Yang kedua, kenapa cryptocurrency ni begitu popular sebabkan oleh blockchain system. Dia di-back oleh satu sistem, dia di-backup oleh satu sistem yang sangat powerful. Bagi saya, new innovation, new teknologi yang sangat baik, which is a blockchain system. Sebab kedua, sesetengah orang percaya bahawa cryptocurrency ni dia adalah against inflation. Sebab apa? Sebab kita semua tahu inflation ni dia macam pencuri dalam diam. You guys tahu, memang betul duit kita awal tahun tetap RM100 dan hujung tahun tetap RM100. Tapi sebenarnya kuasa duit itu dah berkurang 6% guys. Rata-rata lah menunjukkan bahawa 6% duit kita akan inflate. Maksudnya kalau kita ada RM100 awal tahun, kuasa dia dekat hujung tahun jadi RM94 sahaja. Which is awal tahun boleh beli satu bucket penuh, hujung tahun boleh beli bucket suku hilang kuasa dia. Macam tu. Jadi secara diam, dia benda ni akan hilang. Kenapa dia very famous? Kalau kita yang ada duit sikit lah, kita ada RM1,000, kita tak rasa sangat lah. Tapi ada setengah orang yang ada berjuta, berbilion duit, kalau hilang 6%, jumlah dia sangat-sangat besar. That's why setengah orang percaya, these things boleh against inflation. So far semua clear tak? Okay, mantap. Clear. And kalau you guys yang baru dalam cryptocurrency ni, saya memang nak terapkan you guys agar gunakan mindset long term. Sebab apa? Memang you guys tengoklah kita yang trade kan. Kita trade hari-hari semua macam best kan. Tapi tak, sebenarnya lebih baik kalau you guys faham all this technology and everything, you guys kekalkan mindset you guys sebagai macam long term. Listing baru 10 tahun tau. So maksudnya kalau lagi 10 tahun, lagi 5 tahun, apa akan jadi? Kita tengok melalui historical data. You guys tengok, ini screenshot yang saya jumpa lah. Historical snapshot pada 1 September 2013. You guys cuba tengok harga Bitcoin berapa kat sini. 136 USD saja. Kalau lah 136 USD, you guys nak beli tak? Berapa banyak you guys akan beli? You guys rasa? Borong gila-gila kan. Sebab kita sekarang kita dekat masa depan. So kita dah tahu kan. Tapi pada hakikat dia pada tahun 2013 kita pun tak pandang. Kita cakap Bitcoin ni scam kan. You guys tengok Bitcoin harga $136, Litecoin harga dia 2.6 USD. SRP sendiri tak ada sampai $1 pun, tak sampai 1 sen pun. 0.005 je sen. Berapa ni? USD, NMC kita tak tahu dah apa nama coin ni kan. PPC, FTC, dekat sini pun you guys boleh nampak lah sebenarnya bukan semua cryptocurrency baik. Even top 10 pada tahun 2013 hilang separuh guys. Yang tinggal dekat sini hanya 3 ni sahaja yang masih stay dan ada sampai sekarang. Mungkin yang lain ni ada juga tapi kita tak tahulah. Mungkin sebab saya pun personally dah tak mendengar dah yang ni semua. Kita boleh tengok sekarang ni waktu US election 2016 ada screenshot juga saya tengok. Bitcoin pada waktu ini harga dia $709. Ethereum pada $10 saja. Ethereum pada $10 je. You guys bayangkan. Ethereum hari ni pada berapa? Hari ni berapa? Dah berapa kan? So Ripple pun dekat sini lah. Ripple menunjukkan kejatuhan lah. Kalau untuk 2013 ke 2018, Ripple ni nampak macam jatuh. Mungkin waktu ni dia dah ada krisis kot. Tapi untuk yang lain memang still menaik. Litecoin, Monera and mari kita tengok berapa harga pada tahun 2022. You guys tengok Bitcoin dekat $43,000. Ethereum dekat berapa? Ethereum dekat $3,000. USDT. USDT ni ada orang cakap boleh pergi $5. Saya pun pening. So BNB, you guys tengok semua ni. You guys rasalah screenshot kita pada hari ini, lagi 5 tahun you guys rasa akan sampai kat mana? Boleh tak ada orang bagi macam teka-teka lah, kita teka-teka lah. Bitcoin you guys rasa lagi 5 tahun berapa harga dia? You guys rasa? Boleh sampai 100,000 tak agak-agak lagi 5 tahun? Agak-agak lah, agak-agak. InsyaAllah kan. Saya pun personally saya pun tak tahu, tapi for sure lah kita nak harapkan yang baik-baik. Kalau kita tengok dekat sini, waktu tahun 2013 market cap dia lebih kurang 1.5 trilion. 1.5 ni apa? 1.5 trilion. 1.5 billion silap. Billion right, 1.5 billion. So sekarang ni yang kita ambil hari ni lebih kurang dekat 832 billion. Which is nampak tak dia punya grow market cap dia, everything dia macam mana kan. Which is banyak lah dia punya grow dia. Memang gila-gila guys. Memang kalau siapa yang kenal pada tahun 2010 lagi, memang mereka biasa je kalau cakap ada 50 Bitcoin,
ada 1 Bitcoin, ada 20 Bitcoin kan. Biasa je. Tapi kita yang lambat-lambat ni, kita dapat fraction of Bitcoin tu. Kita akan dapat 0.00001. Sikit je. Tapi tak apa, lebih baik kita bermula daripada kita tak mula dan kita terus fikir dan fikir-fikir je. Okey. Untuk you guys yang nak baru, persoalan dia, dekat mana nak beli cryptocurrency ni? Untuk nak beli cryptocurrency kita ada dua. You guys ada centralized exchanger macam Luno, Huobi, KuCoin, Binance, MBXC, Bybit, semua-semua itulah. Coinbase yang you guys pernah dengar kan. Tapi dekat ada sites yang you guys tak tahu, ialah kita boleh juga beli sebenarnya dekat decentralized app. Which is decentralized app ni macam you guys gunakan MetaMask, beli dekat Uniswap, you guys guna dekat Dextool, dekat Popcoin, you guys boleh beli juga dekat sana sebenarnya. Untuk nak beli cryptocurrency ni, you guys perlukan dompet. Application dalam talian untuk menyimpan mata wang anda. Apps yang popular dekat Malaysia adalah seperti Luno lah. Luno ni dah regulated Malaysia, tokenized and synergy, itu semua dah ni lah. Tapi dia punya kekurangan dia adalah mereka ni ada 5 coin saja dan sangat terbatas lah. Teknologi cryptocurrency ni sangat ganas, tapi mereka ni bagi kita yang surface je. Macam kalau Icebox tu, dia cuma bagi kita guna lebih kurang 2% saja. Selebih dia kita nak explore lebih banyak dalam, kita kena guna Huobi, kita kena guna exchanger yang advance yang lain. Okay, so far semua orang clear tak? Okay, mantap. Okay, sekarang ni sebab saya cakap seorang-seorang je kan, dah lebih 20 minit kan. So sekarang kita buat sharing session lah. Kita cuba panggil seorang-seorang kan. You guys bagi pendapat you guys. Lepas you guys dah tengok semua tadi kan, you guys rasa macam mana? You guys rasa cryptocurrency ni baik? You guys boleh tak bagi pendapat you guys tentang kebaikan dan keburukan cryptocurrency ni? Tips dia mudah je. You guys mula dengan nama, asal daripada mana dan beri pendapat. Boleh tak seorang cakap dulu? Ada tak yang nak cakap? Ada tak yang nak sharing? Okay. Kita mula dengan Tuan Dark Angel. Dark Angel guys, ganas. Nama Faiz, asal daripada Sepang. For me, cryptocurrency is very volatile. Very, very, very volatile. Kalau kita FOMO, kita beli waktu dia tengah naik tu, lepas tu sudah sedar ingat dia akan naik lagi, lepas tu dia akan drop balik. So, kita kena hati yang tenang dan buat judgement yang betul. Itu bagi saya lah. Okey, terbaik. Baik, itu nasihat dia. Jangan FOMO je guys. Sebenarnya FOMO ni bukan digunakan untuk dalam cryptocurrency je sebenarnya. Dalam hidup kita pun kita tahu dah, jangan FOMO. Contoh dia jangan FOMO. Bila keluar je iPhone baru, kita memang laju-laju lah. Kita nak FOMO kan, kita nak beli kan. Macam tu. Tu FOMO tu maksud dia. Tapi iPhone okey kot. In term of benda lain, macam kereta ke, dia rasa hype nak beli tau. Tapi bila you guys dah dapat, biasa je sebenarnya. So same tu cryptocurrency. You guys nampak macam, ish, semua orang dah beli ni kan. Then you guys nak beli. Then bila you guys beli apa jadi? You guys tercedok, terpacak dekat atas sana. Itu yang berlaku lah. So, terima kasih Angel. Orang lain ada macam mana? Ada pendapat beza tak berkenaan dengan kebaikan dan keburukan cryptocurrency ni? Boleh kongsikan? Mana Kak Rin tadi? Kak Rin tadi yang salah satunya perempuan yang ada kat sini. Boleh cakap Kak? Boleh. Okey Kak. Boleh kenalkan nama, asal, beri pendapat. Akak daripada Bangi. Akak sebenarnya baru je start. Dan boleh dengar ke? Boleh dengar. Okey, baru start. Okey, baru start lagi baik Kak. Kita nak dengar daripada pandangan orang baru ni. Sebenarnya akak dah start buy, tapi akak tak akak tak tahu nak baca apa-apa lagi. Okey, boleh tanya Kakak, akak beli coin apa? Kita nak tahu ni. Hari tu akak beli Solana, tapi lepas tu akak dah stop. Okey. Sebab test sebab akak sekarang masih bekerja. Akak bukan 100% full time trader kan. Jadi akak tak berani nak try banyak lah. Okey, faham. Okey, thank you Kak. Okey guys, apa akak ni cakap, akak ni baru dalam dunia cryptocurrency dan first yang coin yang akak ni beli adalah Solana. Bagi saya Solana untuk nak beli tak ada masalah. Dan dia akak ni cakap, dia bukannya full time trader, dia bukannya full time tengok semua benda ni, dan dia adalah tapi dia nak mula juga. Ini which is bagi saya sangat bagus lah.
Dan untuk pendapat semua, untuk semua orang perlu faham, kenapa saya trade, sebab saya memang full time lah saya buat benda ni kan. That's why saya ada masa untuk nak trade. Tapi kalau you guys yang tak ada masa, you guys yang bekerja, you guys boleh gunakan satu teknik. Teknik tu kita panggil sebagai dollar cost averaging. Dan teknik ni you guys tak perlukan technical analysis pun. Dengan menggunakan teknik dollar cost averaging ni saja, saya pun dah berjaya turn saya punya lebih kurang 1600 plus kepada 7000 plus pada waktu tu. Dan cara dia very mudah. You guys cari saja satu projek yang memang sangat baik, dan apa yang saya buat pada waktu itu, setiap kali dapat gaji saya beli je. Saya memang tak peduli pasal apa-apa, saya beli je. Sebab kita lain pada waktu tu, kita lain lah, which is waktu tu mindset kita bukannya untuk short term, bukannya kita nak ambil gaji secara bulanan, secara harian. Kita just nak tengok duit kita grow saja. Instead of kita ada, contohlah kita simpan RM200 kan. RM200, kalau RM200 kita buat saving bulan-bulan lah. RM200 darabkan dengan 12, maksud setahun kita ada lebih kurang RM2,400 saja. You bayangkan saya buat macam ni lah. Saya buat lebih kurang 1,600 je waktu tu. Tapi bila end of month, end of years, bukan end of years lah, lebih kurang bulan 1, saya ingat lagi 2 hari bulan 1 saya mula dollar cost averaging, and pertengahan bulan lah, lebih kurang bulan 5 macam tu, waktu market tengah peak gila-gila, duit saya tu jadi 7,000 plus. Sebab kan pada asal dia, pada plan asal dia, kalau you guys simpan dalam bank saja, 200 tu akan jadi 2,400 saja. Tapi sebabkan you guys masuk dalam market, you guys bagi peluang dia untuk grow, maka dia boleh grow kalau market tu memang cantik. Bagi saya, kalau Solana tak ada masalah untuk nak buat dollar cost averaging. Saya rasa Solana akan stay untuk beberapa tahun. Haraplah. Ini bukan buy call, ini bukannya apa, ini macam personal opinion saya saja. Okay, thank you Kak Rin. Ada orang lain tak yang nak cakap pula? Kita target dapat 5 orang pun jadilah. Halo. Hello? Dengar? Halo. Hello, dengar, boleh. Ya. Saya Alvin dari Penang. Okay. Sudah Penang lah. So actually I know crypto ni, saya tahu crypto ni last year. So masa tu I fikir this is decentralized, right? I mean dia decentralized, tak dijaga oleh pihak mana-mana. So I rasa ini very demanding, dependable. I mean depend on demand of user. So masa tu I pun confused. I mean maybe this is driven by sentimental lah. Okay. So that time I pun ragu-ragu nak beli ke tak. So now because sebab previously Facebook sudah jadi Meta, so Facebook akan invest dalam metaverse lah. So I think I mean dengan NFT sekali kan. So NFT kena beli juga dengan crypto. So I rasa this might be the market to go lah in future. So that's why I thought lah. I mean the good thing, benda yang baik about crypto adalah macam ni. But for now, the keburukan yang I nampak tu, Malaysia still treat it as illegal punya benda lah. Partial, I mean maybe not fully, but tapi partially kot. So betul. Nak jual pun maybe susah sikit lah, sebab sekarang kami beli pun boleh peer to peer. Banking pun tak boleh mention crypto. So yes, betul. Bagi saya, in term of legal things tu, sebab this thing a new things lah. Dan macam saya cakap tadi, and all cryptocurrency and decentralized thing ni, dia datang sebenarnya dia nak lawan siapa? Dia nak rosakkan bisnes apa? Dia macam nak rosakkan bisnes bank-bank tau. That's why these things agak in term of regulation semua tu akan dimain secara gadas lah. Tapi bagi saya, sekarang ni lah, dia macam dah tak boleh nak tolak lah sebenarnya cryptocurrency ni. Sebab dia dah macam dia macam mula-mula internet dulu, which is mula-mula internet dulu, kalau you guys yang 1995 kan, you guys
yang pada tahun 1995 waktu mula internet nak masuk, berbanyak artikel cakap internet ni akan rosakkan orang lah, apalah semua kan. Sama macam era smartphone, waktu smartphone nak datang kan, semua orang akan cakap ini akan rosakkan generasi, bangsa lah, apalah semua kan. Tapi sebenarnya kita ambil pendekatan macam ni lah. Benda baik, benda apa-apa pun dia ada baik side and dia ada buruk side dia. Dia depends on kita. Kita nak tikam orang guna pisau ataupun kita nak masak bagi orang makan guna pisau. So macam tu lah. Okay, thank you Tuan Alvin. Daripada Penang sharekan pendapat dia. Ada tak lagi? Kita nak cari lagi 2 orang lagi. Tuan Amir. Okey, daripada mana? Saya daripada Puncak Alam. Okey. Saya pun rasa macam tak ada juga baru. Tapi pada terkejut ni. Sebabnya saya ni kena apps lunar je. Tak rasa masa harga dalam 4K rasanya beli masa tu. Kira beli Bitcoin lah waktu tu? Bitcoin masa tu. Masa dia tengah tinggi. Beli berapa banyak? Itu persoalan dia. Sikit je macam dalam 500 gitu lah. Okey. Bagi saya okey kalau untuk first kan, sebab bila apa yang Tuan Amir buat ni bagi saya betul je untuk permulaan. Sebab kita tak belajar dekat mana-mana kan. So kita pun tak tahu struktur dia macam mana. Jadi dengan kita letak duit dalam tu, kita akan jadi macam kita akan bagi komitmen lah kan. Kita akan lepas pada tu mesti Tuan Amir akan terbuka kan. Apa-apa news berkenaan kripto mesti rasa nak baca kan. Mesti nak tengok kan. Okey. Saya rasa gitu lah. Okey, nice. Thank you Tuan Amir. Kita perlukan seorang lagi guys. Siapa lagi? Siapa lagi nak cakap? Tuan Amirul Amin. Okey, macam mana Tuan Amirul? Hello? Tuan Amirul tak dengar Tuan Amirul? Kurang jelas. Saya sebenarnya ni daripada robot Royal Q. Okey. Tuan Amirul daripada mana? Daripada mana ni? Asal mana ni? Asal dari Pasir Putih, Kelantan. Okey, Kelantan. Baik. Okey, teruskan. Lepas tu saya ada masuk grup apa, dia ada guide lah. Macam masuk nak masuk buy and sell apa. Lepas tu saya try dalam seminggu tu dapatlah profit dalam 7 ke 8 dolar. Modal berapa? Saya Modal berapa modal? Modal saya 300.5 USD macam tu lah. Okey, teruskan. Ya, lepas tu lepas pada profit tu saya buka TikTok. Ramai macam cakap Royal Q ni apa, macam ada masalah sikit lah kan. Okey. Jadi saya pun macam ragu-ragu. Okey, teruskan. Lepas tu saya pun macam takut juga pasal kripto sebab kita punya duit kan. Sebagai student pula kita bukannya ada banyak saving. Jadi kita macam berharap juga kan pulangan tu. Lepas tu lepas pada profit tu saya try withdraw, tak ada masalah, boleh masuk bank semua. Lepas tu saya tengok abang punya morasnya pasal TikTok apa benda. Saya pun tertarik lah. Lepas tu saya rasa saya nak join pasal kripto kan. Okey, nice sharing. Dia sebenarnya kan bagi saya Tuan Amirul ni conclude dia, Tuan Amirul dari Kelantan, dia share dia first kenal cryptocurrency ni sebabkan apa? Sebabkan dia di-approach oleh Royal Q lah. Bagi saya tak ada masalah. You guys nak mula dekat mana pun tak ada masalah. Yang penting nanti at the end nanti. You guys kat mana waktu at the end nanti. Mula kat mana pun tak kisah. Bagus je. Okeylah, thank you. Kita nak minta okey, pada pendapat saya lah, ini pendapat saya untuk sharing session ni, kebaikan cryptocurrency ni bagi saya this is new technology lah. New technology ada banyak gila opportunity yang kita boleh ambil sebagai orang yang baru. Macam saya cakap, you guys yang dalam ni, semua you guys ni masih baru sebenarnya. Baru 4% je orang Malaysia yang tahu pasal cryptocurrency. And you guys dah tahu advance lah. Sebab you guys siap boleh explain lagi apa itu cryptocurrency dan semua. Keburukan cryptocurrency untuk masa ini, bila dia decentralized, maksud dia
benda ni macam sangat senang lah. Boleh macam orang kata lubuk scam semua kan. Kebanyakannya aktiviti jahat dikaitkan dengan cryptocurrency. Sebab apa? Sebab dia decentralized. Memang macam tu. That's why kalau dalam cryptocurrency ni kita menggunakan pendekatan apa tahu? Pendekatan kita jaga kita je. Maksudnya kita guna pendekatan user yang berkuasa atas semua benda yang you guys buat. Jadi kalau you guys terperangkap ataupun anything, maksudnya you guys yang melakukan kesalahan tu lah. That's why kenapa perlu ada orang yang sharekan berkenaan dengan cryptocurrency ni supaya lebih faham lah, supaya kita lebih educated dan kita tak akan mudah lah nak tipu kan. Ada pula datang pelaburan cryptocurrency, saya tak sure tak you guys pernah dapat mesej tak pernah dapat, tapi saya memang banyak lah. Pelaburan Bitcoin, Silver, package, bagi hari ni 1000, esok terus dia cakap akan dapat 1000 balik. Gila tak cakap, ush gila betul dia punya jaminan ni. Ada yang lagi ganas, bagi package diamond, bagi 4000, dalam masa setengah jam akan dibagi 4000 balik. Tu cakap, uish gila betul. Tapi kita semua tahulah apa yang berlaku adalah bila you guys nak cepat-cepat, benda tu akan jadi penipuan, akan jadi scam. Jadi please lah avoid that things. Okay, kita settle bab sharing session ni. Next, kita akan pergi berkenaan dengan type of cryptocurrency. Ada satu lagi. Yes, okay, boleh sambung. Apa tadi Tuan Tess boleh cakap? Ada nak cakap apa? Hello? Hello? Dengar. Okey, teruskan. Okey, nak cerita pasal keburukan dia lah. Okey, keburukan dia pada 2012 lah saya kenal dia kan. Kenal BTC ni. Okey, saya kenal BTC ni sewaktu ketika melayari dark web. Okey, nice ni. Ni hacker. Lepas tu kegunaan BTC ni adalah untuk contoh macam illegal punya projek lah. Contoh dia tulis macam 5 BTC untuk hire assassin lah. Macam tu lah saya kenal BTC. Setelah tu saya cuba terokai lah. Itu sajalah. Okey. Keburukan dia lah. Betul. This is nice sharing. Saya pun pernah dengar tahu waktu tahun dulu lah. Orang cakap apa, kalau kita nak upah dark web punya orang macam kita nak buat. Dan transaction yang digunakan oleh hacker ni adalah Bitcoin. Nampak tak you guys? Kalau hacker yang ganas pun gunakan Bitcoin sebab apa? Sebab dia memang traceable lah. Dia macam dia boleh transaction that things tanpa siapa-siapa tahu. Which is centralized exchanger ni tak tahu langsung pasal benda ni. Bank-bank pun tak tahu transaction tu sebab dia dirun dekat dalam blockchain system. That's why hacker mengguna. Kalau kita tahu hacker ni adalah orang-orang yang memang hebat lah berkenaan dengan program and everything kan. Jadi bila mereka hack and mereka pun guna sistem ni, maksudnya apa? Sistem ni ada features. Mereka dah guna lama lah. Kita lah. Tapi macam saya cakap, everything like macam pisau. Kalau kita decide untuk nak guna untuk kebaikan, for sure dia akan jadi baik. Tapi kalau kita decide untuk nak guna ke arah keburukan, memang dia akan jadi tak baik. Okay, thank you. So far sampai sini ada soalan tak? Ada anything yang tak clear tak dekat atas tadi? Tak ada bos, jelas-jelas. Okay, thank you Luqman. Yang baru-baru ni macam ni? Yang baru-baru Luqman ni orang lama ni. Saya ada soalan. Okey, teruskan. Contoh macam kita nak study, macam kita nak tahu coin tu baik pulangan dia ke macam mana? Cara nak study macam coin ni. Okey, faham. Maksud dia tuan macam nak tanyalah kalau kita nak, macam mana kita nak tentukan kripto tu baik atau tak baik? Faham, saya faham. Itu betul. Untuk nak buat analisis itu nanti kita akan cover dalam topik yang lain. Itu nak jawab dia tu satu session tu, 1 jam juga tu nak jawab tu. Nak tentukan daripada site ini, daripada site itu. Okey. So tak apa, kita pergi step by step supaya apa you guys yang stay kat sini, saya rasa mungkin dalam masa sebulan ni kita akan go through very deep. Saya harap saya boleh cover dengan sangat detail lah. Saya harap lah. Kalau dapat sambutan lah, kalau tak dapat sambutan, nanti lagi 2-3 orang je saya pun malas lah. Tapi kalau dah ramai macam ni, saya rasa saya seronok. Sebab saya memang passion saya suka mengajar sebenarnya. Bukan mengajar lah, saya suka untuk sharing kan. So kita go next berkenaan dengan cryptocurrency, jenis-jenis cryptocurrency. Ini memang ramai lah dengar. Bitcoin kan, term of Bitcoin ramai gila dengar. And term of altcoin ni apa? Altcoin ni kalau kita boleh kategorikan coin-coin selain pada Bitcoin. Ini yang kita kena tahu. And Bitcoin dia punya purpose very simple, store in value, send money over internet, operation fee for control, central control,
Maksud dia operate free from a central control. Then transaction across globe. Dia murah dan laju. Dululah, sekarang ni masih murah ke tak tahu lah. Laju dan murah tu boleh di-doubt lah sebabkan new teknologi yang datang dekat altcoin semua kan. And boleh fight inflation. Kalau untuk altcoin pula, dia ada Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, lepas tu ada native blockchain, cryptocurrency. Ni banyak lah, nanti kita akan tengok dekat bawah ni. You guys boleh tengok. Dekat sini, type of cryptocurrency kita ada banyak tau. Kita ada, dekat luar ni saya tak tahu apa. Lepas tu kita ada stable coin, which is stable coin ni macam UST. UST ni dekat dalam Luna, SBD saya tak pernah dengar. USDT kita biasa dengar. USDC kita biasa dengar. WBTC, RAP BTC kita dengar. Binance punya USDT kita biasa dengar. And kita tengok kita ada equity token kan. Dan kat sini ada NFT. NFT ni non-fungible token macam CryptoKitty. Dulu-dululah famous. Sekarang ni dah kurang dah sikit famous berkenaan CryptoKitty ni. CryptoPunk, AZ Infinity, Decentraland. Kita ada yang store in value macam BTC. Kita ada smart contract macam ETH, ADA, DOT, Tron. That's why lah kita ada lebih kurang 18,000 plus coin. Sebelum you guys nak buat analisis, you guys kena kategorikan dulu. You guys kena kategorikan dulu dia dekat dalam kategori yang mana. Supaya baru senang kita nak compare. Contohlah ada satu coin datang kan, coin Ali. Coin Ali tu dekat dalam kategori mana? Dekat dalam kategori exchanger punya token ke, dekat dalam utility token ke, dekat dalam smart contract ke? You guys kena decide yang tu. Bila you guys dah decide dia dalam kategori yang mana, sangat mudah untuk kita nak compare that project dengan project yang dah sedia ada. Contohlah, datang projek baru, nama dia Ali Token. Ali Token tu dia adalah smart contract. Then very simple lah, kita boleh compare je dengan ETH, ADA, DOT punya projek yang dah memang ada yang dalam smart contract. And kita boleh compare dengan teknologi apa yang dibawa oleh Ali Token tadi tu. Dalam in term of smart contract. Kalau everything tu macam similar dan boleh mengatasi lagi power daripada ETH, ADA, DOT, for sure lah kita kena invest kat situ. Sebab projek dia lagi power. Itu one of that analysis yang kita boleh guna. You guys boleh tengok dekat sini betapa banyak gila cryptocurrency dalam Ethereum network, dalam Binance which is BEP punya network, dalam Binance Smart Chain punya network, dan TRC20, Tron, dalam NEP5, NEO saya tahu, NEP5 saya pun tak pernah dengar. Ya, dalam EOS, dalam SLM punya network. So nampak tak blockchain kita berapa banyak? Banyak ni blockchain kita ni. Ini merupakan 8 jenis cryptocurrency, payment currency, blockchain economy, privacy coin, stable coin, utility coin, security coin, non-fungible token, and ada juga decentralized finance punya coin. Okay guys. So, kesimpulan dia bagi saya lah, kesimpulan dia, cryptocurrency ni merupakan teknologi yang baru. Kita sepatutnya bagi peluang untuk dia grow. And kita kena ambil peluang secepat mungkin guys. You guys yang dah terlepas zaman internet dulu, berapa ramai yang cakap, oh rugilah kita tak masuk zaman internet dulu kan. Kalau kita masuk zaman internet dulu, kita mesti akan jadi orang kaya gila-gila kan. Sebab kita masuk dekat dalam era yang baru. Dan bagi saya cryptocurrency ni merupakan era baru yang peluang dia sangat-sangat banyak. You guys kena cuma buka mata, buka otak kan, lapangkan dada. Kalau gelas tu bagi jadi gelas kosong balik. Supaya apa? Supaya mudah kita nak masuk, nak faham berkenaan dengan cryptocurrency ni. Saya pernah mengajar tau. Saya pernah mengajar orang kira 70-an lah, kira macam ayah-ayah saya lah, label-label dia kan. Dan untuk nak fahamkan mereka ni agak sukar sebenarnya. Sebab mereka knowledge yang ada sekarang ni dah tertakluk kepada benda-benda yang ada ni. Contohlah kalau kita cakap cryptocurrency tu, Bitcoin tu duit sebenarnya. Dan dia akan terikat dengan apa yang ada semasa ni. Contoh, kalau dia duit, mana fizikal bentuk dia? Dah jawab macam tu, saya mau pening nak explain macam mana. That's why kalau masuk dalam dunia cryptocurrency ni, anggap this is a new technology, kena buka minda je. Bunyi macam pelik-pelik sikit tu, cuba study. Macam tu. Okay, bagi saya, sharing kita ni memang saya, kalau boleh saya nak buat sejam je lah. Supaya apa? Supaya saya pun tak exhausted untuk nak buat benda ni. Dan next, itu sajalah sharing berkenaan dengan cryptocurrency pada hari ini. Dan next kita akan ada 5 hari bulan Mac. Kita akan belajar berkenaan dengan blockchain system pula. Kenapa blockchain system ni pun penting? Sebab belakang cryptocurrency ni adalah blockchain system. That's why ilmu berkenaan dengan blockchain system ni pun sangat-sangat penting. So far clear tak? Anything ada apa nak tanya tak sampai sebelum pukul 10? Sekarang ni kira macam open session lah. Kita just santai je sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Muhammad Sulaiman daripada Johor. Apa? Sulaiman? Sulaiman. Okey. Saya ni boleh dikategorikan newbie dalam cryptocurrency. Okey. Untuk sebagai pemula, orang kata ada kawan saya yang mengatakan kalau modal tak besar, betul ke kita perlu masuk coin yang bawah $2? Adakah itu benar? Okey, nice soalan. Ini soalan daripada orang baru. So far lah saya buka jawapan ni dulu untuk nak dengar tak? Boleh tak? Orang-orang lama-lama yang lain cuba share juga berkenaan dengan ni. Boleh tak? Siapa? Macam Tuan Kapar ke, boleh tak jawab soalan ni? Tuan Luqman ke, boleh jawab tak soalan ni? Jadi kita minta pendapat yang lain-lain juga. Ada tak sesiapa nak tolong jawab soalan macam ni? Boleh ulang lah soalan tu. Tempat tahu apa jelas ni sebab ada connection problem tadi. Okey. Tuan Sulaiman daripada Johor ditanya. Dia orang baru dalam cryptocurrency dan dia tanya, kawan dia dah cakap kalau untuk modal kecil disarankan untuk beli koin-koin yang bawah $2 saja. Mungkin atas alasan sebab modal kecil lah. Ada tak sesiapa nak jawab berkenaan dengan soalan ni? Oh, itu kalau tanya saya punya opinion, kalau modal sikit lah, for example $50 ke $100 ke, saya suggest untuk kita fokus kepada top 10 aset-aset cryptocurrency lah. Sebab apa, dia more stable dan dia punya growth tu lebih konsisten lah berbanding yang kata koin-koin digital asset yang lain-lain yang more volatile lah. Ibarat kalau dalam saham, orang kata blue chip lah, premium lah. So kita fokus kepada top 10 lah, macam tu. Okey, nice. Terima kasih Tuan Luqman. Ada tak orang lain? Orang lain pula kalau boleh lah open session ni kita macam kita sembang je kalau boleh. Bukan saya dekat sini bukannya sifu ataupun cikgu yang power kita tak. Kita just anggap macam kita ni sharing je. Kita dengar semua pendapat orang semua. Okey? Selamat sejahtera Tuan. Selamat. Tuan apa nama tuan? Saya Tan Syari dari Selangor. Okey. Dari pandangan saya, koin harga itu tak penting. Hello. Okey, teruskan tuan. Kita dengar je. Dari pandangan saya, harga koin itu tak perlu risau. Kita kena tengok pada total market cap. Walaupun harga dia lebih $100 ke $50 ke, walaupun dia punya market cap kecil, masih koin itu dianggap koin yang berpotensi kurang pada masa itu. Okey, nice sharing tuan. Okey, ini jawapan yang antara jawapan-jawapan saya yang saya akan jawab lah. So far orang lain macam mana? Orang lain boleh sharing tak dekat orang yang, kalau you guys ada pengalaman sikit kan, tips dia, kalau you guys nak lagi power, you guys kena start sharing. You guys kena start share dekat orang lain. Nanti you guys akan lagi power. Selalunya macam tu. Ada tak orang lain nak bagi pendapat juga? Okey, kita mula dengan Hunter dulu. Lepas tu kita akan bagi seorang lagi. Okey, saya ada macam pengalaman saya lah sikit kan. Macam saya sebelum ni, waktu mula-mula saya beli SRP, dia memang dia bawah $1. So, saya rasa macam kalau dia untung tu mungkin akan lagi tinggi kan. Tapi padahal persentase dia sama je. Macam kalau naik 1%, kita untung 1%. Sama juga dengan koin-koin yang macam harga dah ratus-ratus tu kan. So, kalau dia naik 1% pun sama 1%. So, tu lah sebab Okey, nice, betul. Saya. So, saya terpadam guys.